Hai, saya Belina. Hari ini saya nak share tentang penyakit autism. Autism ni dia merupakan satu penyakit seperti gangguan perkembangan neuro sepanjang hayat ataupun dikenali sebagai kecacatan perkembangan 3 pervasive developmental disorder yang melibatkan fungsi otak. Autism ni memberi kesan kepada perkembangan otak dan mempengaruhi keupayaan anak untuk berkomunikasi, berinteraksi secara sosial dan belajar seperti anak biasa. Terdapat beberapa fakta mengenai autism. Autism ni dia terdapat dikenal pasti hanya dengan dilihat melalui defisit dalam komunikasi sosial dan interaksi serta tingkah laku yang berulang. Autism ni dia muncul pada usia awal kanak-kanak, contohnya dalam lingkungan sebelum 3 tahun, dan boleh dikenal pasti seawal usia 18 bulan macam tu. Autism ni dia adalah gangguan spektrum. Ini makna bahawa sesetengah individu ni dia juga terjejas dengan autism pada tahap yang rendah, sesetengah di peringkat sederhana dan sesetengah di tahap yang tinggi. Dianggarkan bahawa autism ni membabitkan dalam 2 hingga 6 kes setiap 1000 orang, dan autism ni 4 kali lebih kerap dalam kanak-kanak lelaki berbanding perempuan. Punca sebenar autism ni masih terdapat dikenal pasti, tapi ada kaitan dengan faktor genetik, persekitaran dan biologi. Masa sekarang ni autism ni boleh dirawat tapi tidak dapat dipulihkan. Mari kita kenali apa itu tanda-tanda autism. Yang pertama, tidak bagi respon bila kita panggil dia orang lah, dia orang tak jawab ke macam tu. Dia tidak merespon dengan cepat. Yang kedua ni pula tiada komunikasi dua hala. Yang ketiga, echolalia. Echolalia ni dia macam ulang balik soalan yang kita tanya tu ataupun dia tidak jawab langsung. Echolalia ni sebenarnya normal untuk kanak-kanak sampai 2 tahun, tapi selepas 2 tahun kalau dia masih lagi punya echolalia tu, itu tak normal lah. Satu lagi echolalia ni dia macam kanak-kanak ni dia orang repeat balik atau ulang balik dialog kartun yang dia orang tengok tu macam tu. Yang keempat ni steaming dia macam tingkah laku berulang. Contoh dia macam dia orang ni empas diri dekat sofa, menggaru, ada yang suka hidup orang lain. Ada juga steaming yang agak bahaya, dia macam hentak kepala dia dekat dinding, kepala dekat lantai macam tu. Suka gigit orang, gigit budak lain, dia pukul. Kenapa budak-budak autism ni dia steaming? Sebab steaming ni dia dapat calm down, dia dapat tenangkan diri mereka untuk mereka lepaskan geram macam tu lah. Yang kelima ni pula picky eater, iaitu sangat memilih makanan. Contohnya diorang tak suka makan sayur, tak suka bubur, tak suka makan ni, tak suka makan tu, macam tu lah. Yang keenam, dia tidak bermain permainan dengan cara yang sepatutnya. Macam bermain mainan kereta, selalunya diorang tolak depan belakang. Tapi kalau kadang-kadang autism ni diorang susun balik permainan tu, kereta tu dari depan ke belakang. Dia orang susun ikut urutan macam tu. Yang ketujuh ni pula tiada eye contact. Bila kita nak cakap dengan dia orang tak pandang mata kita, dia orang tak pandang muka kita, macam tu. Yang ke-8 pula lambat kenal orang, macam tu. Yang ke-9 ni pula bangun tengah malam dan menjerit. Kebiasaannya kanak-kanak normal ni kalau bangun dia orang cuma duduk je, macam tengok TV ke, macam tu. Yang ke-10 pula suka menjengket kaki, macam tu. Yang ke-11 keseimbangan badan dia orang ni lemah, bad balancing, macam tu lah. Yang terakhir pula dia orang meltdown, macam suka mengamuk sampai kadang-kadang mengakibatkan orang lain terluka, macam tu lah. Itu saja saya share untuk penyakit autism hari ini. Terima kasih.
Hello, saya Angelina dan saya akan menerangkan pasal kanak-kanak berkeperluan khas yang dikategorikan sebagai sindrom Down. Sindrom Down ialah penyakit atau gangguan genetik yang disebabkan oleh salinan ketiga kromosom nombor 21 yang terdapat pada seorang kanak-kanak. Atas sebab itu jugalah sindrom Down lebih dikenali dengan nama trisom 21. Dengan erti kata lain, kanak-kanak yang mempunyai satu kromosom terlebih yang menyebabkan mereka dikategorikan sebagai sindrom Down. Sindrom Down biasanya dikaitkan dengan kelewatan pertumbuhan fizikal, ketakupayaan intelektual ringan hingga sederhana, dan juga ciri-ciri wajah. Rata-rata IQ orang dewasa muda dengan sindrom Down adalah 50, iaitu bersamaan dengan kemampuan mental seorang kanak-kanak yang berusia 8 atau 9 tahun. Apakah kekerapan terjadinya sindrom Down? Kekerapan terjadinya sindrom Down berlaku pada satu daripada 800 kelahiran. Adakah sindrom Down itu keturunan? Okey, di sini menjelaskan kebanyakannya ia bukanlah disebabkan keturunan. Selalunya ia berlaku disebabkan masalah pembahagian sel pada awal kandungan yang tidak berlaku dengan sempurna, lalu terhasilnya kromosom satu lagi. Bagaimanakah sindrom Down itu dapat disahkan? Penyakit sindrom Down ini dapat disahkan dengan ujian darah pada seorang kanak-kanak itu untuk mengesan kehadiran kromosom tambahan. Semasa kehamilan pula, ujian darah, saringan pranata dan ujian diagnostik dapat dilakukan untuk ibu yang mengandung bagi pengesahan lebih awal. Okey, mari kita kenali ciri-ciri kanak-kanak sindrom Down. Ciri yang pertama ialah kanak-kanak sindrom Down itu berkepala bulat dan bermuka leper. Ini merupakan ciri-ciri yang sangat dikenali dalam kanak-kanak itu kerana bentuk muka mereka yang leper berbanding bentuk muka kanak-kanak yang normal. Ciri yang kedua ialah mata mereka berbentuk condong atau sepet. Mata mereka yang sepet di mana bahagian luar naik ke atas dan lipatan pada kedua-dua sisi hidung yang menutupi bahagian mata. Ciri yang ketiga ialah majoriti kanak-kanak sindrom Down itu badannya agak gempar dan agak bongkong bagi pengesahan lebih awal. Okey, mari kita kenali ciri-ciri kanak-kanak sindrom Down. Ciri yang pertama ialah kanak-kanak sindrom Down itu berkepala bulat dan bermuka leper. Ini merupakan ciri-ciri yang sangat dikenali dalam kanak-kanak itu kerana bentuk muka mereka yang leper berbanding bentuk muka kanak-kanak yang normal. Ciri yang kedua ialah mata mereka berbentuk condong atau sepet. Mata mereka yang sepet di mana bahagian luar naik ke atas dan lipatan pada kedua-dua sisi hidung yang menutupi bahagian mata. Ciri yang ketiga ialah majoriti kanak-kanak sindrom Down itu badannya agak gempar dan agak bongkok. Ciri yang keempat ialah mulut mereka sentiasa terbuka atau tidak tertutup rapat. Ini kerana saiz mulut mereka yang kecil dan saiz lidah mereka yang tebal serta pendek yang mudah menyebabkan mulut mereka sentiasa terbuka atau lidah selalu terjelir. Kejadian ini sering terjadi secara automatik lah pada kanak-kanak sindrom Down itu. Ciri yang kelima ialah sifat pada tangan dan lengan. Sifat ini dapat dikenal pasti pada satu garis lurus yang terdapat di tapak tangan mereka. Tangan mereka besar, jari tangan yang pendek dan jurang yang besar di antara ibu jari dengan jari kedua kaki. Ciri yang keenam ialah pertumbuhan yang lambat, kesukaran untuk belajar dan bertutur. Kanak-kanak sindrom Down mengalami otot hypotonia iaitu lambat berjalan kerana mereka kurang ketegangan pada otot. Otot mereka yang lemah menyebabkan mereka berkeadaan lembek dan menghadapi masalah lewat dalam perkembangan seperti duduk, berjalan dan merangkak. Ciri yang ketujuh ialah
majoriti kanak-kanak sindrom Down berambut lurus dan lembut. Kebiasaannya, kanak-kanak ini suka bermanja, bermain dan gembira, di mana mereka mudah mesra serta dapat bergaul dengan orang lain dengan baik. Ciri yang terakhir ialah kira-kira separuh daripada kanak-kanak sindrom Down mempunyai masalah dengan pendengaran dan penglihatan. Masalah pendengaran disebabkan oleh jangkitan telinga, manakala masalah penglihatan termasuklah mata yang bersilang dan peningkatan risiko katarak. Okey, ini saja daripada saya pasal kanak-kanak sindrom Down. Terima kasih. Selamat sejahtera, saya ucapkan nama saudara TDG. Hari ini saya ingin menerangkan tentang cerebral palsy. Apa itu cerebral palsy? Cerebral palsy ialah lumpuh otak, di mana kondeksasinya mempengaruhi otak dan sel saraf. Lepas tu, penyakit ini bukanlah bawaan tetapi memang dari lahir lagi lah sejak awal diorang hidup. Jadi ini adalah contoh-contoh video tentang individu yang mengalami cerebral palsy. Kita sendiri lihat diorang menggunakan salah satu tungkai diorang saat diorang ingin mengampaikan sesuatu. Apabila merangkak pun diorang menggunakan sebelah tangan diorang, sebab diorang tidak dapat menggunakan tenaga seperti kita yang normal ni lah. Dia tidak dapat menggunakan tenaga yang sepenuhnya. Lepas tu, kalau dari segi percakapan pun dia orang memang tidak dapat bercakap secara normal. Dia orang pun mengeluarkan air liur, kerap mengeluarkan air liur lah. Lepas tu, kalau dari segi pergerakan, dia orang memang sulit sangat. Dia orang memang tidak dapat bergerak dengan bagus. Jadi ini adalah tentang cerebral palsy. Terima kasih.